Hello dan Assalamualaikum. Inilah video kimia tingkatan 5 bab 1 keseimbangan redoks pada subtopik 1.3 sel kimia. Okey, so apakah dia yang dimaksudkan dengan sel kimia? Yang macam mana ialah sel kimia? Seperti yang kita lihat ni ya. Di sini ialah sel ringkas, sel kimia ringkas. Okey, so sel kimia ringkas ni terdiri daripada dua keping logam yang berlainan jenis yang dicelup ke dalam elektrolit dan disambung dengan wayar penyambung. Okey. Sel kimia juga dikenali sebagai sel Voltan atau sel Galvani, dan dalam sel kimia ni perubahan tenaga yang berlaku ialah dari tenaga kimia kepada tenaga elektrik. Maksudnya sel kimia ni menghasilkan tenaga elektrik. Dan tindak balas redoks yang berlaku dalam sel menyebabkan pengaliran elektron. Beza upaya disebabkan dua logam yang berbeza ni. So, dua logam ni mempunyai beza upaya. Beza keupayaan yang dikesan daripada voltmeter menunjukkan arus elektrik terhasil. So, kalau kita menggunakan dua logam yang jaraknya lebih besar, lebih jauh dalam siri elektrokimia, maka lebih besarlah voltmeter, voltan yang terhasil. Okey. Okey, so dalam rajah ni, inilah satu contoh sel kimia ringkas yang menggunakan pasangan logam magnesium dan kuprum. Okey, berdasarkan sel ringkas ni, kalau kita rujuk kepada siri elektrokimia atau siri keupayaan elektrod piawai, nilai E0 magnesium adalah lebih negatif. Okey, kita lihat sini nilai E0 magnesium lebih negatif. Jadi, magnesium akan menjadi terminal negatif. Dan nilai E0 kuprum adalah lebih positif. Okey, kalau kita lihat di sini nilai E0 kuprum adalah lebih positif. Maka kuprum akan menjadi terminal positif. Okey, so dalam sel kimia macam mana kita nak tentukan yang mana terminal positif atau negatif berdasarkan pada nilai E0. Okey, nilai E0 boleh rujuk kepada siri elektrokimia ni atau siri keupayaan elektrod piawai. Yang lebih negatif, nilai E0 lebih negatif akan jadi terminal negatif. Nilai E0 yang lebih positif akan jadi terminal positif. Okey, so kita dalam sel ini magnesium jadi terminal negatif. Jadi di terminal negatif proses pengoksidaan berlaku. Okey, manakala kuprum terminal positif, di sini proses tindak balas penurunan berlaku. Okey, so dalam proses pengoksidaan dan penurunan ni kita lihat ni ini ialah persamaan setengah yang berlaku di terminal positif dan ini ialah persamaan setengah yang berlaku di terminal negatif. Okey, di terminal negatif elektron dibebaskan. Okey, so elektron mengalir dari terminal negatif pergi ke terminal positif. Okey. Okey, seperti yang disebut tadi, elektron mengalir daripada terminal negatif pergi ke terminal positif. Okey, so di terminal negatif proses pembebasan elektron dibebaskan, okey, itu ialah proses apa? Proses pengoksidaan. Membebaskan elektron. Jadi elektrod di mana proses pengoksidaan berlaku, kita panggil elektrod itu ialah anod. Okey. Faham semula ya? Terminal negatif, macam mana kita nak tahu satu elektrod tu negatif atau positif berdasarkan nilai E0 dia tadi. Okey. Di terminal negatif, apa yang berlaku ialah elektron dibebaskan. Bila bebaskan elektron, itu menunjukkan proses apa? Proses pengoksidaan berlaku. Dan elektrod di mana proses pengoksidaan berlaku, kita panggil elektrod tu ialah anod. Okey. So, terminal negatif ialah anod dalam sel kimia. Okey. Kita lihat terminal positif. Terminal positif menerima elektron daripada terminal negatif tadi.
Okey, so menerima elektron. Bila menerima elektron, proses penurunan berlaku. Okey, elektrod di mana proses penurunan berlaku kita panggil katod. Okey, so terminal positif ialah katod dan proses penurunan berlaku. Okey, jadi proses pengaliran elektron adalah dari terminal negatif ke terminal positif dan pengaliran arus elektrik adalah dari terminal positif ke terminal negatif. Okey, sel kimia juga selain daripada sel kimia ringkas macam tadi, sel kimia juga dapat dibina dengan menggabungkan dua sel setengah yang punya nilai inot yang berbeza. Macam contohnya di sini kita ada sel kimia yang terdiri daripada elektrod logam zinc dan elektrod logam kuprum yang dicelup dalam larutan garam ion masing-masing. Kalau macam tadi sel kimia ringkas tu dia satu je elektrolit. Okey, yang ni dicelup dalam larutan garam larutan garam ion masing-masing. Ni kuprum, so larutan garam yang ada ion kuprum. Ini elektrod zinc celup dalam larutan garam yang ada zinc. Ada ion zinc. Okey, jadi dua larutan garam ni pula dihubungkan dengan kita panggil ni titian garam. Okey, titian garam. Ataupun satu kaedah lagi macam yang kedua ni, rajah yang kedua ni, kita guna pasu beliang. Ni pasu beliang. Okey. So fungsi titian garam atau pasu beliang ni ialah untuk membenarkan pengaliran ion-ion. Kalau elektron mengalir melalui litar luar dari terminal negatif ke terminal positif, okey, so titian garam dan pasu beliang ni pula membenarkan pengaliran ion. Okey, jadi kalau dalam kes macam ni sama juga, kita rujuk kepada siri keupayaan elektrod piawai atau siri elektrod kimia. Kita lihat nak tentukan yang mana terminal positif, mana terminal negatif, kan? Kita ada zinc dengan kuprum. So macam mana nak tentukan positif dan negatif? So kita rujuk kepada nilai inot. Okey. So kalau kita rujuk nilai inot, kita akan dapati nilai inot bagi zinc ialah bagi zinc dia lebih negatif. Nilai inot bagi kuprum dia lebih positif. So zinc akan jadi terminal negatif disebabkan nilai inotnya. Okey. Okey, inilah nilai inot bagi zinc dan kuprum. Nampak nilai inot bagi zinc yang lebih negatif berbanding kuprum. Okey. So nilai inot yang lebih negatif akan jadi terminal negatif. Terminal negatif akan membebaskan elektron. So membebaskan elektron itu ialah proses pengoksidaan. Jadi terminal negatif tu zinc tu dipanggil anode, tempat di mana berlakunya proses pengoksidaan. Dan kuprum dengan nilai inot yang lebih positif akan jadi terminal positif. Dan terminal positif tempat di mana elektron diterima masuk. Okey, di situ mengalami proses penurunan. Jadi elektrod di mana penurunan berlaku kita panggil katod. Okey, so bila kita ada dua setengah persamaan ni macam zinc dengan kuprum ni, okey, kita boleh menulis persamaan ion keseluruhan kita panggil, persamaan ion keseluruhan. Okey, kita ambil zinc, tulis mula zinc, ion kuprum 2, dengan syarat bilangan elektronnya sama. Okey. Kemudian selepas arrow tu menghasilkan ion zinc dan kuprum. Pepejas keadaan fizik ni sebenarnya dalam jawapan periksa tak payah tulis lah, Sel kimia juga boleh ditulis dalam bentuk ringkas. Bentuk ringkas ni kita panggil bentuk notasi sel. Dalam bentuk notasi sel, anode ditulis di sebelah kiri notasi sel. Okey. Dan katod ditulis di sebelah kanan notasi sel. So ini dipanggil notasi sel. Jadi cara menulisnya simple sahaja. Ni ada elektrod yang bertindak sebagai anode. Okey, terminal negatif.
Kemudian elektrolit ni ion yang ada dalam elektrod tu, ion logam bagi elektrod terminal negatif. Kemudian ini ialah ion logam bagi elektrod di terminal positif dan terminal positif punya elektrod. Okey. So ini ialah simbol bagi titian garam. Okey. So katalah kita nak tulis notasi sel bagi sel kita tadi, sel Daniell kita tadi. So kita ada di terminal negatif, kita ada zinc, jadi kita tulis zinc. Okey, buat satu bar sini dan ion zinc. Ion zinc ni ada dalam elektrolit. Okey. Kemudian ini ialah titian garam 2 bar. Kemudian kita tulis ion yang ada dalam elektrod yang celup dalam terminal positif tu yang celup dalam elektrolit tu. So ion dia dipisahkan dengan bar ni dengan terminal positif cuprum. So ini dipanggil notasi sel. Simple macam ni je. Cara menulis. Bila kita dapat notasi sel, katalah kita diberi notasi sel macam ni, so kita tahulah bahawa kita punya sel Daniell kita tu terdiri daripada elektrod zinc dan elektrod cuprum. Okey, elektrolit dia tu ada ion zinc dan ada ion cuprum. Okey. Okey, so ini ialah notasi sel dalam sel Daniell tadi. Kemudian nilai voltan bagi E0, nilai voltan sel iaitu E0 sel dapat ditentukan dengan menggunakan rumus ni Ni rumus ni. Okey, so E0 sel sama dengan E0 di terminal positif tolak E0 terminal negatif. Okey, terminal positif ialah kathod dan terminal negatif ialah anode. Sama je ni Okey. So, katalah tadi kita menggunakan zinc dan cuprum. Bacaan nilai voltan bagi sel Daniell ni ialah terminal positif kita, nilai E0 dia ialah positif 0.34 tolak nilai E0 bagi terminal negatif. Terminal negatif kita ialah ni. Okey, terminal negatif kita ialah zinc tadi. Okey, tolak 0.76 volt. Dapatlah positif 1.10 volt. Okey. So itulah nilai voltan bagi sel Daniell yang menggunakan elektrod zinc dan cuprum. Okey, sekian saja daripada saya. Harap video ini dapat membantu pelajar memahami sel kimia. Sekian, terima kasih.